Kadang-kadang saya bercakap dalam hati saya, kenapa aku tak boleh ikut akhlak Nabi? Aku boleh semayang, aku boleh puasa, kadang puasa sunat Isnin Khamis aku buat, tapi hati aku jahat. Nabi tak pernah benci orang. Kita masih benci abang kita, adik kita, kakak kita, kawan-kawan kita. Kadang-kadang sama satu masjid ni tuan-tuan, kita membenci. Nabi tak suka tuan-tuan. Tuan-tuan, kita berjaya pada ibadat, tapi kita tak berjaya pada akhlak. Mudah-mudahan pertemuan kita dikira sebagai satu golongan yang disebut oleh Sayyidina Rasul di dalam hadis 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diterima oleh Allah sebagai salah satu golongan yang telah dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh pegawai takbir Masjid Jami' Abdul Aziz Sungai Mencala, yang saya sayangi seluruh ahli qaryah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu saya mohon keizinan kepada asatizah, ustaz, orang alim yang ada di masjid ini untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Kedatangan saya bukan untuk mengajar, kedatangan saya bukan untuk memberikan peringatan, tetapi saya hanya untuk menasihati diri saya khususnya. Itulah yang saya niatkan dalam setiap kali saya pergi ke kuliah, saya bercakap dengan isteri dan anak-anak. Masa inilah aku dapat menasihati diriku sendiri agar kita tidak lari lebih jauh daripada jalan asal kita, daripada tujuan asal kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita tidak lupa, kita masih ada lagi perjalanan yang perlu kita teruskan selepas ini. Kita bukan terhenti di sini tuan-tuan. Kita bukan terhenti di alam ini, di perkampungan ini, di dunia ini. Tetapi kita masih ada satu perjalanan yang jauh yang bakal kita akan tempuh. Kita percaya, kita tidak percaya, kita sedar atau kita tidak sedar, masa itu terus berlalu. Yang kita tidak sedar, kita sedang berada di satu zaman yang disebutkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Kita sedang menuju kepada fasa yang terakhir dunia ini. Sedar tidak sedar, kita sedang melaluinya. Sedar tidak sedar, kita hampir berada pada puncak fasa itu. Kita berada pada kurun yang terakhir. Mahu tidak mahu, dan inilah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hadis yang saya bacakan pada awal, innamal a'malu bil khawatim, bahawasanya kehidupan ini, amalan ini, dia akan dilihat pada akhirnya. Akhir hidup kita, apa yang kita buat, apa yang berlaku, apa yang terjadi, saya tak tahu dan tuan-tuan pun tak tahu. Khawatim kita ini, akhir hidup kita, apa yang ditakdirkan oleh Allah, saya tak tahu dan tuan-tuan pun tak tahu. Sebab itu tuan-tuan,
Hadis ini terlalu pendek untuk kita sebut. Innamal a'malu bil khawatim. Hidup kita ini dilihat pada akhir amalan yang kita buat pada saat akhir nafas kita diberi peluang oleh Allah. Terlalu pendek hadis ini. 3 perkataan yang agak mudah kalau kita nak hafal. Tetapi hadis ini yang menjadi kirisauan, kegelisahan pada hati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hadis ini yang menjadi satu kerisauan, kegelisahan pada hati orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Saat satu hari tuan-tuan Sufyan Ats-Tsauri, dia menangis teresak-esak. Apabila ia menangis, muridnya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai guruku, wahai guruku Sufyan, kenapa engkau menangis? Engkau adalah ulama yang besar. Engkau adalah orang yang saleh. Engkau adalah orang baik." Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Katanya, "Wahai anakku, wahai muridku, aku tidak pernah merisaukan tentang kematian. Aku tidak pernah merisaukan untuk aku meninggalkan dunia ini. Tetapi yang aku risaukan, ya ini aku tidak tahu apakah iman aku ini masih ada atau akan dicabut oleh Allah saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut, aku tidak tahu dan tidak pasti apakah iman aku ini masih lagi diberikan oleh Allah atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi menyatakan, siapa-siapa yang akhir kalamnya dengan ia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Saat itu tuan-tuan, hadis ini bila kita lihat terlalu pendek. Tetapi kalau kita pandang dengan iman kita, jangan dengar dengan telinga kita, tapi dengarlah dengan telinga iman kita. Jangan lihat dengan mata kita, tetapi lihatlah dengan mata hati yang penuh dengan iman dan Islam serta ihsan. Maka kita akan melihat dan menampak akan kebaikan, dan di situ datangnya perintah daripada Allah. Tuan-tuan, ketika apabila seseorang mendengar hadis ini, hatinya mula resah dan gelisah dalam keadaannya, maka sewaktu itulah akan lahirnya beberapa perkara dalam hidupnya. Yang pertama, hatinya sentiasa gelisah dengan akhirat. Tuan-tuan, sampai hari ini hidup kita tak pernah berhenti fikir tentang dunia. Tetapi malangnya kita telah berhenti memikirkan akan akhirat di dalam hidup kita. Sampai umur sekarang, kita masih tidak berhenti memikirkan tentang urusan kehidupan kita. Tetapi kita telah berhenti memikirkan hal kehidupan akhirat kita. Sampai sekarang, kita masih belum berhenti untuk memikirkan urusan dunia kita. Tetapi kita telah berhenti memikirkan urusan akhirat kita. Walaupun kita sedang berada pada saat untuk kembali kepada perjalanan seterusnya, iaitu alamil barzakh. Kita masih tidak berhenti. Walaupun Allah ingatkan kepada kita, dunia ini adalah tempat la'ibun wa lahawun, tempat permainan dan tempat dalam keadaan yang tidak ada manfaatnya yang akan kita tinggalkan. Tetapi perkara yang kita akan tinggalkan inilah yang bersungguh-sungguh kita pegang dan kita peluk. Yang bersungguh-sungguh kita fikirkan, sehingga dalam semayang pun kita tak boleh lepaskan benda yang kita nak tinggalkan nanti. Walaupun dalam salat, tatkala kita menghadap hadrah Allah Subhanahu wa taala, kita masih memikirkan urusan ini. Kita orang yang gagal, tuan-tuan. Bukan hamba Allah yang berjaya seperti Allah sebut di dalam surah Al-Mu'minun.
Sesungguhnya orang yang beriman, yang berjaya, yang falah itu, kata Allah, aflaha disebut, adalah orang mukmin yang di dalam salatnya hati mereka khusyuk dengan Allah. Tuan-tuan, khusyuk ni apa? Khusyuk ini mereka yang lahir daripada gemar mereka kepada Allah. Mereka suka dengan Allah. Perkataan yang paling senang untuk kita faham, hati yang mula sayang Allah, hati yang mula kasih Allah, hati yang mula cinta Allah. Tuan-tuan, kenapa hati ini kita tak dapat? Kerana hati kita telah ada cinta lain. Tuan-tuan, kalau dalam dunia seseorang yang telah ada dalam hatinya mencintai wanita lain, wanita yang dia pernah cintainya, dia akan mula tinggalkan. Dia akan mula tak ambil kisah. Sebab itu, dalam hati kita sebenarnya, tuan-tuan, kita dilahirkan, kita telah mencintai Allah. Ketika Allah bertanya kepada kita di dalam alam ruh, alastu bi rabbikum, kita jawab, qalu bala syahidna. Masa itu, tidak ada sifat tamak. Sewaktu kita dilahirkan, tidak ada sifat pemarah. Sewaktu kita dilahirkan, tidak ada sifat dengki. Walaupun kita lahir dalam keadaan yang kembar, kita tidak bergaduh dengan adik kembar kita. Kita tak pernah dengki dengan adik kembar kita. Walaupun ibu kita belikan rantai emas yang berbeza daripada adik kembar kita. Waktu itu kita masih cintakan Allah. Kita masih tak ada hasad, tak ada dengki. Kita redha. Dan tatkala kita inginkan sesuatu, kita akan menangis. Lalu tangisan itu didengar oleh ibu dan ayah kita. Saat itu mereka tahu apa yang kita perlukan. Apakah kita lapar? Apakah kita sakit? Apakah badan kita dalam keadaan yang kotor dan najis? Saat itu, tuan-tuan, kita adalah seorang insan yang baik. Tetapi setelah kita akil balik, kita dah mula ada kecintaan dalam hati kita. Kita mula cinta duit, kita mula cinta orang, kita mula cinta dunia, kita mula cinta pangkat dan kebesaran. Kita telah melupakan cinta pertama kita. Siapakah cinta pertama kita? Iaitu Allah Rabbul Izzah. Kita telah pelan-pelan meninggalkan mencintai Allah. Kita telah pelan-pelan menghakis dan menghapuskan cinta kita kepada Allah. Tuan-tuan, walaupun cinta itu kita telah hapuskan sedikit demi sedikit, tetapi setianya Allah kepada kita. Allah masih lagi menunggu cinta kita. Saat kita ini sakit, kita datang kembali kepada Allah. Walaupun kita telah melupakan Allah beberapa tahun, kerana kita telah mencintai selain Allah. Kita mula datang kembali kepada Allah. Kita mula pandai sujud. Kita minta dengan Allah, ya Allah, aku sedang sakit. Tolonglah engkau sembuhkan aku, ya Allah. Saat kita senang dahulu, kita lupa kepada Allah. Apabila kita ada masalah, kita mula kembali kepada Allah. Kita mula teringat akan cinta yang telah kita hapuskan berpuluh-puluh tahun. Jika sedemikianlah yang kita buat, persoalan yang perlu saya dan tuan-tuan tanya dalam diri, boleh tak kita dapat akhir yang baik ketika saat kematian kita? Tuan-tuan, saat kita mendengar hadis ini, maka tatkala itu kita akan mula beramal bersungguh-sungguh seperti mana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah bersungguh-sungguh kepada Allah sehingga datang satu saat yang dinamakan saat yakin kepada Allah. Saat itu, kata Nabi SAW, apabila roh itu melalui dua anak mata kita sebelum melepasi ubun-ubun,
Saat itu kata Nabi, Allah mentasawurkan dan memperlihatkan kepada seseorang itu akan apa yang pernah kita buat selama dalam hidup ini. Saat itu kita akan melihat apa yang pernah kita lakukan, tuan-tuan. Kita lupa silap kita dalam hidup ini. Tetapi ingat, Allah tidak pernah melupai kesilapan kita. Selalu kita melihat kesilapan anggota yang zahir. Aku tinggal semayang, aku tinggal puasa, aku tinggal zakat. Tuan-tuan, itu adalah anggota zahir. Bagaimana dosa dan kesilapan hati kita? Sombong yang tak pernah berhenti sampai sekarang. Hasad yang tak pernah berhenti sampai sekarang. Dengki yang tak pernah berhenti sampai sekarang. Buruk sangka yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, pada amalan zahirnya kita berjaya. Sembahyang berjaya, puasa berjaya, zakat berjaya, umrah berjaya, haji berjaya. Tetapi kita tidak mampu menjadikan roh kita orang yang baik seperti mana jasad kita yang baik. Sebab itu Nabi menyatakan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamukum. Dalam riwayat yang lain, amwalukum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok rupa kamu. Allah tak tengok apa kamu buat. Tapi Allah tengok hati kamu macam mana. Tuan-tuan, kita tak berjaya buang sombong sampai sekarang. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis sahih, orang sombong tak masuk syurga, tuan-tuan. Nabi kata tidak akan sekali-kali masuk syurga orang dalam hatinya ada sombong, walaupun sebesar zarah. Tuan-tuan, zarah ini besar mana? Satu butir pasir yang dipecahkan kepada 1000, itulah zarah. Tuan-tuan, kita pergi umrah, kita pergi tanah haram, semua orang suka buat umrah. Bila kita buat umrah, tuan-tuan, Allah tanggalkan semua pakaian kita. Kau tak boleh pakai pakaian kamu. Pakaian kau suka kau tak boleh pakai. Kau kena pakai pakaian yang aku tetapkan. Apa dia? 2 helai kain. Untuk tutup badan kau saja. Kau kena tanggalkan perkara sifat perangai yang kau pakai selama ni. Sebab itu tuan-tuan, perkara yang dilarang di dalam ihram, tuan-tuan, jangan bergaduh, jangan membunuh, jangan cabut rambut-rambut, bulu-bulu, jangan potong kuku. Semuanya mendidik kita supaya telanjangkan seluruh perangai yang Allah tak suka dalam hidup ni. Apa pengajarannya, tuan-tuan? Kalau engkau ingin menerima seruanku, labbaik Allahumma laka labbaik, kau tanggalkan semua pakaian yang aku tak suka. Tapi kalau kau tak boleh wujudkan pakaian kesombongan, hasad, dengki, riak, sum'ah, su'uzan, dan semuanya, cinta dunia, semuanya, kau tak boleh datang menemui aku. Aku tidak akan menerima kedatanganmu. Kerana orang yang sombong tidak boleh menghadap hadrah Allah. Orang yang mempunyai hati yang tidak baik, mereka tidak boleh menghadap ke hadrah Allah Rabbul Izzah.
Sebab itu tuan-tuan, sampai sekarang kita tak boleh buang dunia dalam semayang. Tak mampu kita. Allahu Akbar. Kita masih fikir benda lain. Dah berapa tahun ni tuan-tuan? Kita dah umur 60 dah. Kita nak fikir apa lagi? Kita dah umur 60. Saya pun urut to 60 tuan-tuan. Nak pergi 60. Kita nak tunggu sampai bila? Kita nak tunggu bila yang kita boleh buang seluruhnya saat kita menghadap hadrah Allah Rabbul Izzah. Walaupun pada ketika salat, kita berkata di hadapan Allah puluhan tahun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, semua ni yang aku buat, semua untuk Engkau. Bertahun kita menipu Allah. Bertahun kita mendustakan Allah. Apa yang kita kata dalam salat, kita tidak buktikan langsung. Apa yang kita sebut di dalam salat kita, kita telah khianati sebutan-sebutan itu di dalam amalan kita dan hati kita. Tuan-tuan, macam mana kita nak balik jumpa Allah? Maghrib tadi Imam baca surah At-Takatsur, tuan-tuan. Saya sikit sebablah ketika salat. Allah bagi tahu kita, celakalah orang yang masih hidup dia sibuk dengan hal keduniaan yang tak pernah habis-habis. Hatta zurtumul maqabir, sampailah orang bawa tubuh dia ke liang lahat, dia tak sedar, aku ni kenapa? Rupa dia dah mati. Dia tak sedar punya sibuknya dengan urusan dunia. Dia tak sedar. Tak ada benda yang dia boleh bawa balik untuk tunjuk kepada Allah. Kerana kesalahan kita masih dalam catatan suratan amal. Yang Nabi kata yang akan dibentangkan kepada ayah kita, ibu kita, kaum kerabat kita. Semua orang akan melihat apa yang kita telah buat seumur hidup kita ini. Itulah yang akan berlaku, yang kita cuba menidakkan di dalam hati kita. Tuan-tuan, saat apabila kita dengar hadis ini, innamal a'malu bil khawatim, maka lahir dalam hati kita, kita nak balik kepada Allah. Ya Allah, aku nak balik kepada Engkau semula lah. Ya Allah, aku nak kembali kepada Engkau balik kerana aku dah tersasar jauh. Saat kita mendengar hadis ini, innamal a'malu bil khawatim, aku takut ya Allah, saat akhir hayat aku tak boleh ingat Engkau. Saat akhir hayat aku masih lagi memutuskan silaturahim dengan kaum kerabatku, yang mana Engkau telah ancam siapa-siapa yang memutuskan silaturahim, maka dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah Rabbul Izzah. Ya Allah, aku nak balik jumpa Engkau. Aku dah nak jadi orang baik macam dulu semasa aku dilahirkan semula. Saat itu, tuan-tuan, kita kembali kepada sifat kita yang asal, kata ulama di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Iskandari. Apa katanya? Sifat hamba ini, tuan-tuan, dia mula rasa lemah. Betul, tuan-tuan? Tapi kita tak sedar.
Bila kita nak buat baik, kita rasa kita tak larat nak buat baik. Betul tuan-tuan? Kita nak sembahyang malam tak larat, nak zikir tak larat, nak bangun malam tak larat. Kita nak jadi orang baik tak larat. Bila kita mula nak jadi orang baik, diri kita berbelah bagi. Bila kita mula nak jadi baik, hati kita mula berbelah bagi. Tuan-tuan, kita terlupa bahawa sifat kita seorang hamba itu sifatnya lemah, kata ulama. Yang Allah sebut dalam Al-Quran juga bahawa sifat manusia itu lemah, kata Allah. Kita lupa yang kita lemah. Kita ingat kita kuat, kita ada ilmu, kita boleh buat. Kita ingat kita mampu. Walaupun Allah bagi tahu kepada kita tiap-tiap kali sembahyang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku ni nak buat baik. Makna dalam bahasa yang mudah saya fahamkan semua masyarakat yang ada. Kami ni nak buat baik, ya Allah. Kami ni nak buat ibadat, ya Allah. Boleh tak engkau tolong kami? Wa iyyaka nasta'in. Kenapa datang wa iyyaka nasta'in? Sebab kita sedar yang aku ni lemah. Tapi kita bongkak, tuan-tuan. Nabi ajar kita perkataan hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap kali kita sebut, kita akan cakap dengan Allah, ya Allah, aku ni nak buat baik. Tapi sampai sekarang aku gagal, boleh tak engkau tolong aku? Ya Allah, aku nak tinggal benda jahat. Aku dah nak jumpa engkau, tapi aku tidak boleh buang kecintaan aku selain daripada engkau, ya Allah. Boleh tak engkau tolong aku, ya Allah? Allah ajar kita. Tuan-tuan, apa sifat bagi hamba? Sifat hamba ni bodoh, tuan-tuan. Dia tak tahu apa-apa pun. Kita ni wa asal balik asil. Saya ada ilmu, Ustaz. Tuan-tuan, ilmu yang ada pada kita pun kita masih bodoh lagi. Kita tahu kan, buka aib orang tu dosa kan? Cerita buruk orang ni dosa kan? Kenapa kita buat lagi? Kata kita tahu, kata kita pandai. Kalau kita tahu itu racun, kita tak akan minum racun. Kenapa kita tahu yang buka aib orang, dengar aib orang ini, Nabi tak suka, Allah tak suka. Kita kata kita pandai. Kenapa kita buat benda yang Allah tak suka? Benda yang Nabi tak suka, kenapa kita buat juga? Rupanya kita terlupa. Aku ni bodoh rupanya. InsyaAllah dalam 15 minit lagi, 10 minit lagi saya berhenti, insyaAllah. Kita dah azan isya. Allah pesan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesan kat kita, wahai orang beriman, takutlah pada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan main-main, kata Allah. Allah pesan kat kita,
Kadang-kala ayat itu dibaca setiap minggu di atas mimbar. Tiap minggu khatib pesan dekat kita, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takutlah Allah betul-betul. Jangan main-main takut dengan Allah. Dan Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati, kata Allah, melainkan dalam Islam. Jangan mati dalam keadaan tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Jangan mati dalam keadaan kita lupa Allah. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Ahmad At-Tirmidzi, apa kata Nabi SAW? Iza aradallah bi'abadihi khairan ista'malahu. Qala kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amali salih qabla mautihi. Apa kata Nabi SAW? Bila Allah Ta'ala menghendaki hambanya jadi orang baik, Nabi kata diberikan kepada dia akan kesempatan beramal. Sahabat bertanya, amal apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, maka dia akan diberi taufik, dibukakan pintu hatinya buat baik sebelum mati dia. Sebenarnya tuan-tuan, jika Allah tak bagi kita taufik, kita takkan boleh buat baik. Saya dapat jumpa tuan-tuan hari ini adalah taufik Allah. Bukan sebab saya nak datang sini. Tuan-tuan, seperti mana yang pengurusi sebut, sepatutnya minggu ni, minggu saya di Kuala Terengganu. Tapi ada beberapa perkara yang saya kena uruskan. Saya tangguhkan program di Kuala Terengganu dan saya bagi ruang untuk program di kawasan Lembah Kelang. Saya sendiri pun tak tahu perkara itu terjadi dan terus terjadi. Inilah takdir Allah. Ini takdir Allah, tuan-tuan. Kenapa adanya begini dan saya dapat jumpa tuan-tuan hari ini. Semuanya ada kebaikan pada sisi Allah yang kita tak tahu. Kerana Allah sebut dalam Quran begitu. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Kalau tak ada taufik, tuan-tuan, kita takkan mampu buat baik. Tuan-tuan, sebagai penutup, saya teringat perkataan daripada Syekh Ibrahim. Dia berkata, asbab seseorang itu terhalang daripada mendapat taufik Allah ada 6. Saya baca cepat-cepat, tuan-tuan. Pertama, dia sibuk dengan nikmat tetapi lalai untuk bersyukur. Dia cari dunia ni, dihimpun dunia ni siang malam pagi petang, tapi dia tak boleh bagi kepada Allah semula. Dia cari dunia ni daripada muda sampai tua, tapi dia tak mampu bagi Allah semula. Tuan-tuan, saya dengar cerita masjid kita ni nak buat pembangunan baru. Saya dibagi tahu dana nak hampir 3 juta dah. Kita perlu 4 juta katanya. Ada 1 juta lebih lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, Al-Aqsa kita tak dapat pertahankan macam orang Palestin. Tapi kita ada rumah Allah di depan mata kita. Kita tak dapat pertahankan Al-Aqsa macam saudara si-Islam kita. Saya tak boleh tengok, tuan-tuan, video Al-Aqsa dan Palestin. Setiap kali saya tengok, saya menangis. Kita tak mampu bagi darah kita untuk Allah. Kita tak mampu bagi badan kita untuk Allah. Tapi ini juga rumah Allah, tuan-tuan.
kita dah nak balik jumpa Allah. Kalau kita sayangkan Allah, jangan sayangkan harta kita untuk kita makmurkan rumah Allah. Karena Allah sebut dalam Quran begitu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tuan-tuan, peluang ini adalah untuk kita semua. Jika mana kita pernah buat silap dengan Allah, saya selalu bercakap, kita semua ada masa silam kita masing-masing. Kita semua ada sejarah hidup kita masing-masing. Jika Allah berikan kita harta, janganlah kita berkira dengan Allah untuk kita bangunkan rumah Allah semula. Kerana Allah tak pernah berkira dengan kita. Allah tak pernah berkira dengan kita. Setiap kali kita minta, Allah bagi. Kita sakit, kita minta sihat, Allah bagi. Kita susah, kita minta lepas dari kesusahan, Allah bagi. Kalau kita sayangkan Allah, tuan-tuan, bagi saya 1 juta lebih itu tak banyak pun. Jika kita buat atas iman dan Islam, ya Allah, aku buat ini kerana aku nak masuk syurga. Aku ada duit sikit, ya Allah, tak banyak. Tapi sikit ini biarlah menjadi asbab engkau terima aku untuk masuk syurga engkau, ya Allah. Tuan-tuan, saya ingin bercakap dan nasihat diri saya malam ini. Kenapa kita nak buat benda ni, tuan-tuan? Tentu kita jawab, aku nak masuk syurga. Kita tanya, kenapa aku nak masuk syurga? Tuan-tuan, sebab syurga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu je saya nak tanya. Tuan-tuan tak teringin ke nak tengok muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tak teringin ke tuan-tuan nak pegang tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tak teringin ke tuan-tuan nak peluk tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini saja peluang kita kalau kita masuk syurga. Tapi kalau kita tak masuk syurga, kita masuk neraka Allah, lam arahu abadan abada. Kita tidak akan dapat melihatnya selama-lama. Inilah perkataan seorang sahabat ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, besok di akhirat, aku ni bukan Nabi," dia kata, "aku orang biasa. Engkau Nabi, ya Rasulullah. Syurga aku, syurga engkau tak sama," kata dia. "Engkau akan duduk bersama syurga para Nabi. Aku ni orang biasa," kata dia. "Ya Rasulullah, kalau engkau syurga lain, aku syurga lain, apa guna aku masuk syurga kalau aku tak boleh tengok engkau lagi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dia kata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya habibana, kalau aku masuk neraka," dia kata, "lam araka abadan abada." Aku tak boleh tengok engkau langsung, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saat dia sedih dan menangis di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Nabi kata, "Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga kelak." Ketika itu senyum dia, tuan-tuan, mendengar janji daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini saja peluang kita. Kenapa aku nak buat baik? Sebab aku nak masuk syurga. Kenapa aku nak masuk syurga? Sebab aku teringin sangat nak duduk dengan Nabi. Aku teringin nak tengok muka Nabi. Aku teringin nak cium tangan Nabi. Aku teringin nak peluk tubuh badan Nabi. Sebab itu aku nak buat baik. Aku kena usaha buat baik. Aku kena sungguh-sungguh buat baik. Ini je satu jalan kita, tuan-tuan. Jika kita ingin ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka berijtihad dan bersungguh-sungguhlah untuk berbuat baik. Tuan-tuan, apa kata Syakib Ibrahim? Taufik ini terhalang. Mereka cinta dengan ilmu, tetapi tidak beramal dengan ilmu. Kita ambil ilmu, kita kutip ilmu,
tetapi ilmu tu tak jadi manfaat atas kita, kata Imam Ghazali. Nabi sebut hadis tentang Quran. Al-Quran hujjatul laku alaika. Nabi kata, Quran ini boleh jadi penolong kamu, atau Quran ini akan heret kita juga dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu. Ilmu ni besok akan syafaat kita, tuan-tuan. Tapi ilmu ini juga menjadi asbab kita dicampak oleh Allah ke dalam neraka. Sebab ada hadis yang sahih, 3 golongan yang dalam dunia mereka rasa mereka ahli syurga. Nabi kata sebenarnya mereka besok dicampak oleh Allah ke dalam neraka. Siapa dia, kata Nabi? 1 orang alim, 2 orang baca Quran, 3 orang yang kaya yang bersedekah. Nabi kata dia ingat dia dalam dunia, dia apa yang dia buat, dia rasa dia dah ahli syurga. Rupanya tuan-tuan, di akhirat dia dicampak ke dalam neraka Allah. Yang ketiga, apa kata Syakir Ibrahim? Berteman orang saleh, tapi tak nak ikut cara orang saleh, tak nak ikut perangai orang saleh, duduk dengan orang saleh, tapi kita tak boleh jadi orang saleh, maka terhalang taufik, kata Syakir Ibrahim. Yang keempat, bersegera buat dosa, tapi tangguhkan taubat. Buat dosa cepat, tapi nak taubat, tangguhlah. Nantilah. Tuan-tuan, salah yang kita buat, Allah tak pernah lupakan pun. Salah silap dosa kita yang kita buat, Allah tak pernah lupakan pun. Tapi dosa itu yang kita pernah lupakan dalam hidup ni. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya ingatkan diri saya, kalau kita mati, takutlah kalau kita masih ada bawa dosa lagi. Kalau kita mati, takutlah kalau kita masih ada bawa salah dan bawa silap. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita dalam surah Sajadah, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita. Orang berdosa ni, kata Allah, mujrimun ni orang banyak salah. Dia tak nak minta ampun dengan Allah. Apa salahnya, tuan-tuan? Kita tahu kita salah, minta ampun. Dosa kita ni banyak dosa, tuan-tuan, tapi kita tak nampak. Ini silap kita. Kita tak boleh sayang orang, kita masih benci orang dalam hidup ni. Tuan-tuan, Nabi tak ajar macam tu. Tuan-tuan, kadang-kadang saya duduk sorang-sorang, saya menangis, tuan-tuan. Sebab apa saya menangis? Saya yang dah mengajar setiap hari Semenanjung sampai Borneo, saya mengajar, tuan-tuan. Sabah, Sarawak, ini saya bawa balik dari Labuan. Saya gagal untuk ikut akhlak Rasulullah SAW. Saya masih gagal, tuan-tuan. Saya gagal lagi nak ikut akhlak Nabi. Nabi ni cukup sayang orang, Nabi tak pernah benci orang. Kadang-kadang saya bercakap dalam hati saya, kenapa aku tak boleh ikut akhlak Nabi? Aku boleh semayang, aku boleh puasa, kadang puasa sunat Isnin Khamis aku buat, tapi hati aku jahat. Nabi tak pernah benci orang. Kita masih benci abang kita, adik kita, kakak kita, kawan-kawan kita. Kadang-kadang sama satu masjid ni, tuan-tuan, kita membenci. Nabi tak suka, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita berjaya pada ibadat, tapi kita tak berjaya pada akhlak. Kita tak boleh jadi orang yang Nabi sayang. Tuan-tuan, saya ingat satu hadis, man ghassana falaisa minna, Nabi kata. Siapa yang menipu, Nabi kata, bukan daripada golongan kami, Nabi cakap. Tuan-tuan, mulut kita ni suka menipu. Dari muda sampai sekarang.
Tuan-tuan, Nabi tak nak terima kita. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kat sana Nabi tak nak terima kita? Boleh bayang tak? Kita dalam dunia ni harap sampai sana, Nabi tolong aku, Nabi tolong aku. Sampai sana kata, aku tak terima kau. Kita tanya kenapa? Ya Habib Ana, kau tak terima kami. Nabi kata, masih hidup kau suka menipu. Kau tak boleh tinggal tipu lagi. Sana tipu, sini kau tipu, isteri kau tipu, anak kau tipu, kawan kau tipu. Semua kau nak tipu. Kenapa kau tak boleh cakap betul? Kan Nabi cakap dalam hadis. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cakap benda baik atau diam, Nabi cakap. Memang betul, kita berjaya pada semayang, puasa sunat, baca Quran. Tapi mulut kita jahat, tuan-tuan. Hati kita jahat. Tuan-tuan, yang terakhir, apa kata Syakib Ibrahim? Mereka tahu dunia semakin nak ditinggalkan, tapi mereka kejar. Dan mereka tahu akhirat ini dah dekat, tapi mereka lari. Betul kan tuan-tuan, apa kata ulama ni? Bila kita, yalah, kita tua ni tuan-tuan, bila kita dah berumur ni, kita rasa semua benda kan, badan kita dah tak larat, mata kita dah tak nampak. Saya kalau pakai cermin baca, saya tak buka cermin ni, saya tak nampak muka tuan-tuan. Tuan-tuan senyum ke, tuan-tuan marah ke, saya tak nampak. Mata kita dah tak nampak. Telinga kita mula tak dengar dah sikit-sikit. Kita nak bangun daripada sujud, rukuk pun kita dah mula kaki sakit. Kita duduk lama-lama, kita nak bangun, kita dah rasa sakit, tak boleh laju macam dulu. Tuan-tuan, saya nak beritahu, yang Allah ni sayang kita. Dia tak terus mati yang kita. Ada orang yang Allah tak bagi tanda ni. Dia sihat-sihat, Allah ambil. Kita ni Allah sayang tuan-tuan. Allah bagi tahu dekat kita. Kau tu dah tak larat. Badan kau dah tak sihat. Tidur pun dah tak macam dulu. Kalau lama-lama kita pukul 10, pukul 11 kita dah mula dah nak mengantuk. Bangun dah awal. Pukul 3 dah awal dah bangun kita. Rupanya tanda apa tuan-tuan? Tanda kita dah nak balik. Lepas tu bila kita berumur ni kan kita jaga awal kan. Tak macam dulu. Penat macam mana lah. Pukul 3 jaga. Pukul 4 jaga. Pukul 5 jaga. Tapi tuan-tuan, sedihnya bila kita dibagi oleh Allah jaga pukul 3, jaga pukul 4, jaga pukul 5, kita tak mampu minta apa-apa dengan Allah. Kita tak mampu tuan-tuan tadah tangan minta dengan Allah. Allah tak minta banyak pun dengan kita. Dalam hadis kursi macam tu, dalam Quran macam tu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kau bangun 2-3 pagi, 3-4, 2-4-3 malam. Aku ajar kau, tak susahkan kau pun. Kau angkatlah tangan, mengadu dengan aku. Kau nak mengadu apa? Cakaplah. Dalam hadis kursi, jika kau ada hajat, aku kabulkan hajat. Kalau kau minta ampun dosa, aku ampunkan. Tapi degilnya kita tuan-tuan, kita tak nak angkat tangan minta dengan Allah. Apa salahnya? Minta dengan Allah, ya Allah, umur aku ni dah tua, umur aku ni dah banyak, tapi aku tak boleh lagi bangun malam setiap malam.
Aku tak boleh lagi, ya Allah, untuk sujud pada Engkau walaupun 2 rakaat. Dalam Quran Kau pesan pada kami, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah, kata Allah, kalau kau nak dapat tempat yang terpuji. Nampaknya kita ni degil, tuan-tuan. Kita tak peduli tawaran dari Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya bukan orang pandai macam orang lain. Ilmunya banyak, ya, mengajinya jauh. Ya, saya tak macam tu. Saya bukan orang bijak. Saya satu sijil pun tak ada, tuan-tuan. Ya. Jadi saya minta ampun, minta maaf kepada seluruh asatizah jika apa yang saya cakap ini tidak betul pada Allah dan Rasul. Datanglah jumpa saya dan tegurlah saya, Ustaz, yang Ustaz cakap ni salah. Jadi saya minta ampun, minta maaf pada semua orang. Akhir kalam, saya mohon 3 perkara dengan tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan tolonglah doakan saya agar saya dapat mati husnul khatimah. Saya dapat menemui Allah Rabbul Izzah dalam keadaan yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasya rabbah. Kedua, saya minta tuan-tuan tolong doakan isi dan anak-anak kami serta menantu cucu kami dapat menjadi orang yang saleh dan diterima pada sisi Allah. Dan yang ketiga, tuan-tuan tolong doakan yang mana kami sedang menyiapkan satu lagi madrasah di Kuala Terengganu. Alhamdulillah, saya baru terima tanah itu seluas 4.1 ekar dan saya menerima dekat 2 tahun. Alhamdulillah, dalam masa proses 2 tahun itu kita berjaya menukar status tanah daripada pertanian kepada pembangunan pendidikan yang kita telah bayar pun akan pembayaran teks tersebut. Alhamdulillah, kami dah hampir nak siapkan surau seluas 12,000 kaki persegi yang menelan perbelanjaan hampir 2 juta. Hampir, tak sampai 2 juta, tapi hampir 2 juta. Dan insyaAllah kami dalam progres untuk membina asrama seluas 20,000 kaki persegi yang saya pun tak tahu berapa kos dia. Sebab pembinaan ini kami cuma ada plan dan kami tak buat kos, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya bukan orang ada duit. Saya buat saja. Saya buat saja. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Alhamdulillah, surau kita hampir siap. Mungkin insya-Allah kita akan guna pakai pada bulan 12 nanti insya-Allah. Kenapa saya minta tuan-tuan tolong doa? Sebab saya buat madrasah tak macam orang lain. Sampai ada orang datang jumpa saya, Ustaz ni waras ke tak waras? Dia kata, kenapa? Saya buat sekolah, tuan-tuan, sekolah saya sendiri hampir 28-25 tahun. Dan madrasah yang ditinggalkan oleh almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, sekarang umur dia 45 tahun dah. 1982, sekarang 2023, 45 tahun, kata silap saya. Dan saya tak minta apa-apa yuran daripada pelajar. Makan, minum, api air, tak minta. Ya. Makan saya masakkan, guru saya sediakan. Alhamdulillah, tuan-tuan, segala keperluannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya saya sendiri pun tak tahu. Alhamdulillah. Begitu juga madrasah kami yang di Terengganu. Saya tak ada buat resit wakaf ke apa, tabung pun tak ada, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, janji Allah itu benar. Kata Allah dalam Quran, in tansurullaha yansurukum. Kalau kau tolong agama aku, kau tolong agama Allah, engkau nak selamat, engkau ada niat untuk buat kerja ini macam mana Nabi telah buat kerja ini, nanti aku tolong kau. Ini janji Allah dalam Quran. Begini, tuan-tuan, Allah tak pernah tipu kita.
Dalam hidup ni dia tak pernah tipu kita. Yang selalu tipu kita kawan-kawan kita. Manusia sekeliling kita selalu tipu kita. Kadang kawan rapat kita selalu tipu kita. Allah tak pernah tipu. Kalau Allah kata aku tolong. Kalau Allah kata engkau buat ni, nanti aku selesaikan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami berhimpun pada malam ini semata-mata kami menuntut keredaan-Mu, Ya Allah. Kami tadahkan dua tangan kami memohon ke hadrah-Mu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakan kami akhir kehidupan yang baik, Ya Allah. Kurniakan kami akan husnul khatimah, Ya Allah. Kurniakan kami akan hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, pimpinlah hati kami, perkataan kami dan seluruh amalan kami. Kami dapat mengikut akan Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah jadikan kami umat yang baik. Ya Allah, tolonglah jadikan kami hamba-Mu yang baik, Ya Allah. Segala kesilapan kami, dosa kami semasa zaman muda kami, Ya Allah, dan juga sekarang, tolonglah maafkan kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Maafkan segala kesilapan kami, Ya Allah. Tolonglah hapuskan seluruh kejahatan dan kemaksiatan kami yang berada pada suratan amalan kami itu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakan atas isteri dan anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad ta'ala ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.